mahwa, itu orang yang beriman dan beramal soleh. Ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Garanti kalau dia beriman dan beramal soleh. Baik. Kemudian sebagaimana juga tersebut dalam firman Allah taala, lahum darussalam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Bagi orang-orang yang beriman dan kepada Allah Ta'ala, dan bagi orang-orang beriman kepada Allah Ta'ala itu ialah syurga yang bernama Darussalam di sisi hadrat Tuhan mereka, dan Tuhan mereka lah yang memerintahkan mereka dengan kurniaan pahala terhadap amalan yang telah mereka lakukan semasa di dunia. Ada juga namanya Darussalam. Tadi ada tak minta Darussalam? Tak ada. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Lagi? Fahayyina rabbana bis salam. Lagi? Wa adkhilnal jannata Darussalam. Masukkanlah kami ke dalam syurga yang bernama Darussalam. Itu salah satu lagi dari nama syurga nanti yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Itu namanya Darussalam. Macam di Mekah tu, di Masjidil Haram tu ada satu pintu, nama pintu tu Darussalam. Boleh masuk ikut itu. Ya. Sebelum dapat Darussalam yang sebenarnya, kita pergi dulu melawat Darussalam yang ada di dunia ni, iaitu di Masjidil Haram. Baik. Kemudian ini diiringi pula dengan syurga yang bernama Darul Muqamah. Darul Muqamah. Seperti firman Allah Ta'ala, wa qalul hamdulillahillazi azhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur allazi ahallana daral muqamah min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Muntah hafal itu bunyinya. Artinya mereka yang masuk ke dalam syurga itu berkata segala puji-pujian kepunyaan Allah Ta'ala. Wa qalul hamdulillah, alhamdulillahillazi azhaba 'annal hazan. Kepunyaan Allah Ta'ala yang telah menghilangkan kedukaan daripada kami. Masuk syurga tak ada duka cita, tak ada bimbang, tak ada risau, tak ada letih, tak ada penat, tak ada jemu, tak ada ngantuk, tak ada tidur dalam syurga, tahu? Yang gemuk tidur bila gemuk tidur? Dalam dunia ni. Nombor satu bila sedap tidur? Orang lelaki. Nombor satu bila sedap tidur? Ketika khatib naik atas mimbar baca khutbah Jumaat. Ketika itulah sedap benar tidur. Ya. Mula aja jaga. Bila dia naik aja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pun jaga macam tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul boleh start aja macam alhamdulillahil qail. Macam. Start dengan duduk aja kau begitu. Itu di dunia ni. Dalam syurga tak ada tidur-tidur. Bukan dia tak nak tidur. Dia bukan tak boleh tidur, tapi dia kalau dia nak tidur, dia tidur. Kalau dia tak nak tidur, tak ada tidur. Tak ada mengantuk-ngantuk. Kerana mengantuk tu satu penderitaan. Menguap satu penderitaan. Dalam syurga tu semua enjoy, seronok aja, bagus aja, riang gembira aja. Tapi kalau dia nak tidur, dia tidurlah. Rehat bukan kerana dia letih, dia nak rehat, dia rehat. Tapi bukan kerana letih. Dalam syurga mana ada letih-letih. Tindak ke tak nak ni? Buatlah beriman dan beramal soleh. InsyaAllah Tuhan mana pernah mungkin janji. Ini dapat
syurga yang bernama Darul Muqamah namanya. Mereka yang masuk ke dalam syurga itu berkata, segala puji-pujian kepunyaan Allah Ta'ala yang telah menghilangkan kedukaan daripada kami. Tak ada duka-duka, tak ada sedih-sedih. Sesungguhnya Tuhan kami maha mengampuni dosa-dosa kami. Tuhan tu memang pengampun. Sebab disuruh kita bertaubat, disegerakan bertaubat. Jangan lambat-lambat nunggu taubat tu. Mesti segera. Jangan nunggu nantilah tua dulu baru taubat. Kau tak dan tua lah. Kalau tu dan boleh tahan sikit. Takut tak dan tua. Belum tua lagi udah timpa dia nyoh habis padam. Udah. Sebab itu sekarang ni bersegera. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Nanti kalau sampai bab taubat tu kita akan cerita bab taubat insya-Allah. Allah maha pengampun segala dosa-dosa kami, lagi maha bersyukur. Lagi maha bersyukur. Bukan Allah tu bersyukur dah, kita bersyukur kepada Allah. Yang menempatkan kami ke dalam syurga yang bernama Darul Muqamah, dengan limpahan kurnianya. Di dalamnya kami disentuh, tidak disentuh kesulitan. Tak ada sulit, apa pun mudah saja. Dalam dunia ni macam-macam masalah. Numbuk sampai belacan, pocik dia cabai ke mata. Itu dalam dunia ni. Tapi di akhirat besok ada apa tu? Tak ada numbuk pun. Dah siap tumbuknya. Tak ada kerja apa-apa. You just enjoy that. Ada je, nak apa semua ada. Nak gula tempoyak ada, nak tempe ada, nak sambal belacan ada, nak petai ada. Petai pun tak ada pula busuk tau. Wangi je petai. Kenuak tak ada pula busuk. Tahu ke kenuak dah macam ni? Kerdas, buah kerdas tu. Wangi benar tahu. Itu dia syurga. Kentutnya pun wangi tau. Bila keluar je kentut tu, pot, berebut-rebut orang mencium. Mana dia kentut? Dalam dunia je cerai. Tengah ramai orang ni, cuba cerai macam. Pengsan orang dekat-dekat keliling tu. Ini syurga ya. Jadi tak ada duka cita, tak ada apa? Tak ada payah. Tidak disentuh kesulitan dan tidak disentuh kedukaan hati. Tak ada duka cita di dalam syurga. Semua enjoy je, seronok aja. Kemudian Nabi pula bersabda, "Idza dakhala ahlul jannah fil jannah yunadi munadin innalakum antasihhu fala tasqamu abadan wa illakum antahyaw fala tamutu abadan wa innalakum antasibbu fala tahrimu abadan wa innalakum antana'amu fala asu abada. Artinya apabila penghuni syurga masuk ke dalam syurga, nanti orang syurga terus masuk dalam syurga, orang neraka masuk dalam neraka. Masa itu tak ada lagi keluar masuk, dah kekal. Orang masuk neraka dia boleh keluar dengan izin Allah Ta'ala. Kalau dosanya dah habis, dia keluarlah dari neraka. Tapi orang masuk syurga tak ada keluar-keluar dari syurga. Dia tak ada keluar masuk syurga terus kekal abadi dalam syurga. Orang dalam neraka ada ketikanya kekal abadi, ada ketikanya tak kekal. Boleh keluar. Tengok dosa dia lah. Tak ngapel lah ya. Masuk neraka kejap je dah keluar juga ya. Gitu kan? Satu waktu tak semayang aja, dengan sengaja Allah akan masukkan ke dalam neraka 60 tahun. Satu waktu tinggal semayang. Siapa subuh kejap ni tadi tak semayang, saja-saja tak nak semayang, malas. Tambah hari ni Sabtu, cuti pula tu, malas nak bangkit semayang. Satu waktu aja. Nanti akan dimasukkan ke dalam neraka kalau tak taubat lah.
selama 60 tahun. 60 tahun tu dunia ke akhirat? Dunia ke akhirat? Akhirat. Satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun di dunia. Kalau 60 tahun berapa? 60,000. Tak betul. 60,000 baru apa? Kali 1000. Setahun berapa hari? 360 hari. 365 hari. Jadi maknanya 60 kali 1000 kali 365 hari. Ini cikgu matematik dulu ni tau yang ajar ni tau. Jadi berapa? 60 kali 1000 kali 365 hari. Berapa? Sudah tak tahu ngiranya. Tak apalah saya jawab. Biar cikgu matematik yang jawab. 21,900,000 tahun. Siapa lalu Nuh yang angkat tangan? Siapa terem no tak apel lah. Biarlah aku masuk neraka. Orang lain komen tak nak idak lah. Biarlah aku masuk neraka. Siapa apa berani macam tu? Angkat tangan. Ini satu waktu tak semayang. Kalau setahun tak semayang. Kalau umur 60 tak pernah semayang. Beratlah ya. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan, jangan berani penuh dengan neraka. Udah kita cerita neraka dulu. Syurga macam ni ya. Bila dah masuk dalam syurga, orang neraka masuk dalam neraka. Apabila penghuni syurga masuk ke dalam syurga, maka seorang penyeru menyeru. Diseru kepada dia. Sesungguhnya kamu penghuni syurga akan sihat. Dalam syurga tak ada darah tinggi, tak ada kecil manis, tak ada lemah jantung, tak ada potong jari macam Ustaz Adi Jalil tu. Tak ada dalam syurga. Sihat aja. Gembira aja. Sentiasa akan sihat. Tidak akan sakit selama-lamanya. Sesungguhnya kamu akan hidup dan tidak akan dimatikan untuk selama-lamanya. Tak ada mati-mati. Mati tu sekali aja. La yamutu fiha. Itu dalam neraka. La yamutu fiha wa la yahya. Orang dalam neraka tu pun tak ada mati. Dan taklah dibakar, dihempuk, dibalun, dibedel, tak mati-mati. Wa la yahya, tidak pula dikatakan hidup. Mati pun tidak, hidup pun tidak. Nak hidup apa? Nak katakan hidup, membenentum-nentam kena pelupur. Dalam syurga pun begitu juga. Tak ada mati-mati. Tidak dikenakan akan mati baginya. Sesungguhnya kamu akan hidup dan tidak akan dimatikan untuk selama-lamanya. Sesungguhnya kamu akan muda dan tidak akan menjadi tua untuk selama-lamanya. Semua orang lelaki umurnya berapa tahun? 33 tahun. Kalau dia mati tua lah. Kalau dia mati umur 73, tahu siapa orang umur 73? Ya Allah, tak tahu dah. Dia mati umur 73. Tahu ke? Kejap ini kalau mati kejap ni umur 73. 73 entah berapa hari. Hari ni berapa bulan? 12. Lebih 5 hari. My birthday was on the 7th of May, you know. 73, exactly 73 years old. Itu ikut tahun Masihi lah. Kalau mati umur 73, besok bangkit umur 33. Kemuncak ketampanan orang lelaki ialah 33 tahun. Tu lagi tu dah tua lah. Kalau dah 40 tu dah tua sikit. Tapi kalau dah 70 lagi lah tua. Itu orang lelaki. Orang perempuan umur berapa? 18, 17 lah. Itu kemuncak kecantikan wanita. Kalau dapat masuk syurga umur 18. Tidak kita nak umur 18. Pernah Nabi bergurau dengan mak mentuanya, isteri kepada Sayyidina Umar. Mak, kata Nabi, dalam syurga tu tak ada orang tua tahu, katanya. Dengar itu maknya menangis lah. Aku dah tua tak merasa lah masuk syurga je. Menangis dia. Senyum macam Nabi. Menampakkan giginya yang mulia tu. Nabi tak pernah ketawa tau. Dia tak ada kakak tak ada. Macam kita. Ketawa je manjang. Nengok Mr. Bean ketawa, nengok pendekar Bujang Lapuk ketawa,
Tengok musang berjanggut ketawa, tengok madu tiga ketawa aja itu kita. Nabi tak ada. Dia kalau apa yang menggelikan hati baginda hanya tersenyum lebar, menampakkan giginya yang mulia itu aja. Ketawa kak kiki tak ada. Senyum aja Nabi tu. Ya mak katanya. Dalam syurga tak ada orang tua. Kerana orang tua kalau masuk syurga dia kembali menjadi muda. Iya ke? Kata maknya. Bawa senyum berlari. Wuih kata dia. Begitulah dalam syurga ni. Umur 18 tahun je, cantik semua. Semua rupa siapa? Rupa Siti Nurhaliza. Rupa Siti apa? Siti Zulaikha. Bukan serupa Siti Zulaikha, macam Siti Zulaikha. Rupa-rupa dia lah, timah apa timah lah, munah apa munah lah, hendun apa hendun lah, enak apa enak lah. Tapi secantik Siti Zulaikha. Yang lelaki pula secantik apa? Secantik Nabi Yusuf. Kerana orang yang paling cantik lelaki dulu, kini dan selama-lamanya ialah Nabi Yusuf yang terkenal. Tapi Nabi Muhammad setaraf dengan kecantikan Nabi Yusuf. Macam tu. Dari itu masuk syurga. Sesungguhnya mereka itu akan muda selama-lamanya. Akan muda mana kedainya. Ada pun lagi. Lepas ni tidak dimatikan untuk selama-lamanya. Sesungguhnya kamu akan muda dan tidak akan menjadi tua untuk selama-lamanya. Sesungguhnya kamu akan sentiasa merasa kenikmatan kamu. Kenikmatan kamu tidak akan beroleh kesusahan selama-lamanya. Tak ada susah, tak ada sempit. Semua ada. Tak payah beli pula tu. Dalam syurga ada tak pasal pagi, pasal malam, pasal petang, pasal siang? Ada ke tak ada? Ada. Yang mempamerkan barang-barang tu apa? Malaikat-malaikat. Tak ada pula nak duit tak? Bagi free je. Sila ambil barang saya tuan. Puan-puan berapa itu, sila ambil puan. Ambil free je. Offer je. Special offer dalam syurga lah itu dia. Kemudian Nabi bersabda lagi, wa inna ahlal jannah jardun mardun bidun ja'adun makhuluna abna'u salasin wa salasina ala khalqi adama tuluhum situna ziratan apa tu? Zira'an fi urdi sab'atin azru'. Sesungguhnya penghuni syurga itu bersih, licin. Tak ada jerawat-jerawat, tak ada. Tak ada jagat-jagat, tak ada. Panah tak ada, kurap tak ada. Licin, nin aja kata orang kampung Gajak tu, nin aja. Licin aja. Badan mereka, licin tubuh badan mereka. Muda belia, lagi putih kuning, tak ada gelap-gelap, tak ada hitam-hitam, tak ada legam-legam, apa pun tak ada. Putih kuning. Dengan berambut yang ikal, rambutnya wavy kata orang putih, tahu wavy? Dia berrombak-rombak, ada macam dia. Bukan kereta lah, dia apalah dia berrombak-rombak tu bukan kereta mengikut orang rambut negro tu, bukan ini dia itu rambutnya ikal. Matanya bercelak seperti orang dewasa dalam lingkungan usia 33 tahun. Nampak? Ini ada hadis ni bukan longgok-longgok aja. Mengikut kejadian Nabi Adam, badannya sebesar Nabi Adam, setinggi Nabi Adam. Tingginya 60 hasta. Nampak leh? Tingginya 60 hasta. Tak ada ketut-ketut tau. Dalam syurga tak ada ketut-ketut. Yang ketut di mana? Dalam dunia ni. Saya ni ketut tingginya 5 kaki 2 inci. Ketut. Saya dulu masa muda-muda tu bercita-cita nak jadi askar. Tapi bila sukat tak cukup tinggi, tak jadilah. Langsung tak minta apa. Yang nak jadi polis lagi tak boleh. Polis mesti 5 kaki berapa? 5 kaki 5 kan? 5 kaki 5, 5 kaki 6. Saya mana ada?
ketut aja. Itu dalam dunia ni. Tapi di akhirat besok 60 hasta tingginya. Macam Nabi Adam ya. Dan lebar tubuh mereka 7 hasta. Dari kiri ke dari bahu ke bahu tu 7 hasta. Punya sendor. Tahu sendor? Ya. Dia punya muscle pun bulging out. Keluar apa dia punya muscle tu. Tak ada belakang keren aja tak ada ya. 60 hasta dan lebar tubuh mereka 7 hasta. Keterangan mengenai syurga dan segala nikmatnya ini banyak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa berminat untuk mengetahuinya, bolehlah membaca Al-Quran seperti dalam surah Ar-Rahman. Ada baca Ar-Rahman? Ar-Rahmanu 'allama al-Quran, khalaqal insana 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban dan seterusnya ya. Yang banyak fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu surah Ar-Rahman. Dan surah Al-Waqiah, baca amal ke surah Al-Waqiah ni. Barang siapa mengamalkan surah Al-Waqiah, dia tidak akan apa-apa dalam hidupnya selama-lamanya, dijamin rezekinya ya. Dan surah-surah yang lain, surah-surah yang lain, surah Al-Baqarah pun ada ya. Banyak cerita tentang syurga. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadza alladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Wa lahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Itu surah Al-Baqarah. Ya, berilah berita gembira kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, bahawa bagi mereka itu syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Setiap kali mereka diberi buah-buahan, mereka berkata, ini serupa macam di dunia dulu. Serupa aja ni, kata. Tapi namanya serupa, hakikatnya tak serupa. Dibagi buah doroyan di syurga esok, ini serupa macam doroyan sana, kata tu katanya. Bila dibuka-buka tengok doroyannya takor. Tahu doroyan takor? Kenyal je isinya. Tak ada mangkor-mangkor, tak ada berulat-berulat, tak ada bonyok-bonyok. Bila makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap. Enggak ke tak nak ni? Dan bagi mereka pasangan-pasangan yang suci bersih. Walahum fiha azwajum mutahharah, suci aja, tak pernah datang kotor. Itu pasangan-pasangan mereka, bidadari-bidadarinya. Wahum fiha khalidun, dan mereka di dalamnya kekal abadi selama-lamanya. Itu syurga ya. Baca surah Al-Waqiah dan surah-surah yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda untuk menerangkan maksud firman Allah Taala tadi ya. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, itu surah Ar-Rahman ya. Waliman khafa maqama rabbih jannatan qala jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima wa jannatani min zahabin atiyatuhuma wa ma fihima wa ma bainal qaumi wa baina an yanzuru ila wajhi rabbihim illa ridaul kibriya ala wajhihi fi jannati adn. Artinya, dan bagi orang-orang, ini ayat Quran itu ya, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dari Rasulullah menerangkan tentang ayat ini lah. Dan bagi orang yang takut akan kebesaran Tuhannya, disediakan buat mereka 2 buah syurga. Untuk orang yang takutkan Allah ada 2 syurga, jannatan. Bukan 1, 2 ya. Baginda bersabda, iaitu 2 buah syurga daripada perak. Syurga itu daripada perak. Yang segala-galanya perak, pinggannya perak, mahligannya perak, cincinnya perak dah syurga tu. Tiang rumahnya perak, semua perak belaka. Berkilat-kilat. Segala bejana kedua-duanya daripada perak. Koyuknya perak, kualinya perak, sudunya perak, senduknya perak. Dan segala isi kandungan
kedua-duanya juga daripada perak. Kandungannya pun perak belaka. Baginya juga 2 buah syurga daripada emas. Selain daripada perak, ada pula 2 buah syurga daripada emas. Semuanya emas belaka. Ya. Apa yang emas? Mahligatnya emas, tiangnya emas, lantainya emas, dindingnya emas. Ya. Segala-galanya emas. Bejana-bejananya pun emas. Bejana tu apa? Oyuk belanganya emas belaka. Bejana-bejananya keduanya daripada emas dan segala isi kandungannya daripada emas. Tabir pemisah antara penghuninya dari memandang kepada zat Tuhannya ialah selendang kebesaran Tuhan yang berada di atas zat Tuhan di syurga yang bernama Jannatun Adnin. Nama syurganya Jannatun Adnin. Di sana boleh melihat wajah Allah. Di syurga besok. Dibuka tabirnya, dibuka pelindung, dia dapat menengok wajah Allah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu muka-muka mereka berseri-seri dan kepada Tuhan mereka dapat menelik. Bukan nengok aja, menelik. Esok dikumpulkan Allah ahli-ahli syurga tu. Kita ke damai ni? Tuan-tuan, kita ke damai ni ahli-ahli syurga tu? Kita lah. Siapa merasa dia mengatakan dia tak merasa lah tu. Kita lah dikumpulkan kita. Saya, tuan-tuan, perempuan, semua sekali lah orang kita ni yang semayang pagi ni. Ustaz-ustaz dikumpulkan sekali. Nabi-nabi, rasul-rasul, semua sekali dikumpulkan Allah Ta'ala. Lalu Allah tanya, apa lagi nikmat yang kamu belum terima wahai hamba-hambaku? Kata Allah. Kita pun menjawab, kami sudah menerima segala-galanya ya Allah. Kami bersyukur kepada kamu oleh kerana segala nikmat kami yang kami terima itu terlalu hebat ya Allah. Oleh yang demikian wahai Tuhan kami, izinkan kami untuk sujud kepada kamu. Kata Tuhan, dalam syurga mana ada sujud? Nak sujud di dunia dulu. Tapi oleh kerana kamu minta, aku izinkan kamu sujud bagi kali terakhir, kata Allah. Lalu Allah perintahkan kita. Ini boleh nanti akan kita baca insya-Allah akan datang ya. Nikmat yang paling besar ialah nikmat melihat wajah Allah. Kita pun sujud. Ini dia punya promo dulu. Cerita ni nanti akan kita baca insya-Allah kalau panjang umur lah. Kita pun sujud. Tahu berapa lama sujud? 40 tahun sujudnya. Tahu? 40 tahun tu di akhirat tu. Kalau 40 tahun akhirat, berapa lama dunia ni? Macam tadi lah, 40 tahun akhirat, berapa lama dunia ni? 14.600.000 tahun. Itu sujud aja. Lama ke sekejap? Lama dah tu. Tak ada pula letih-letih, tak ada pula jemu-jemu, tak ada pula bosan-bosan. Tak ada pula udah kebul macam kita kalau sujud lama. Kalau tu imam tadi lama sujud macam. Lama benar sujud sampai 5 minit macam. Kita pun sujud je. Udah ke belum? Angkat kepala. Belum kita letak balik. Itu dalam dunia ni. Tapi di syurga besok tak ada jemu-jemu, tak ada letih-letih. Sehingga Allah perintahkan, angkat mukamu ya wahai hamba-hambaku. Kita pun angkat muka. Lepas itu dipanggil rasul-rasul. Cerita juga akan cerita akan datang ini dia punya promo aja dulu. Dia punya news dulu. Tahu news? Dia punya trailer dulu. Orang tengok wayang tahulah dia ada trailer dulu, iklan dulu. Itu bab melihat wajah Allah. Cerita syurga ni ada ya. Melihat wajah Allah. Baik. Mempunyai mana kedainya? Barang siapa membelanjakan bukan itu. Mana dia tadi? Ini. Waliman khafa maqama rabbih jannatan tadi ya. Baginda bersabda, yaitu 2 buah syurga daripada perak, itu dah guna 2 buah syurga daripada emas, bejana-bejana keduanya daripada emas dan segala isi kandungannya daripada emas. Tabir pemisah antara penghuninya dari pemandangan segala zat Allah. Dari memandang zat Tuhannya ialah selendang kebesaran Tuhan yang berada di atas zat Tuhan. Dia ada pada zat Tuhan lah ya, di syurga yang bernama Jannatun Adnin. Jannatun Adnin, artinya syurga yang kekal abadi selama-lamanya.
Kemudian kata Imam Ghazali pula dalam Ihya Ulumuddin, apa kata dia? Summanzur ila abwabil jannati fa innaha kasiratun bihasabin usulit ta'ati kama anna abwaban nari bihasabin usulil ma'asi. Kemudian lihatlah dengan mata hitam ke arah pintu-pintu syurga itu, yang mana ianya amat banyak mengikut asal segala ketaatan semasa di dunia. Di dunia ni kita taat, mayang, puasa Ramadan, mayang tarawih, lagi tutup aurat, lagi adil kepada isteri dan anak-anak, ya, prihatin terhadap penderitaan orang lain dan sebagainya. Kita ni taat kepada Allah Ta'ala, akan dapat syurga, ya. Pintu-pintu syurga itu banyak, ya. Akan melihat pada pintu-pintu syurga yang amat banyak mengikut asal segala ketaatan mereka di dunia ni, ya. Apa saja yang kita buat dalam dunia ni akan dibalas setimpal dengan apa yang kita lakukan. Kalau baik, dibalas dengan baik. Kalau jahat, dibalas dengan jahat. Sebagaimana engkau lihat pada mata hitam berbilang-bilangnya pintu neraka. Neraka pun boleh tengok juga dengan mata hitam. Boleh dibilang pintu neraka tu. Ada 7. Mengikut bilangan asal segala maksiat. Tengok apa maksiatnya. Dan akan dibalas setimpalnya. Kalau tak taubatlah. Orang berjudi dibalasnya. Orang berzina dibalasnya. Orang mengumpat dibalasnya. Tengoklah cerita Isra' dan Mi'raj tu. Sudah ada belum tak? Belum lagi Isra' Mi'raj. Cerita tu macam mana? Ada yang ada yang ngempuk kepala dengan batu, hancur kepala tu, bersembur otak tu, bersembur darah tu. Ditanya Muhammad kepada Jibril, siapa mereka itu ya Jibril? Mereka itulah daripada umat-umat kamu yang dulunya tak nak semayang. Tu bila azan ni aja. Boleh. Kepala sendiri tau. Bukan kepala orang saya pendang ngempuknya. Ini ngempuk kepala sendiri tu. Itu cerita Isra' dan Mi'raj. Sekarang ni musim ni, hari Isra' Mi'raj. Malam sekarang patutnya ada ceramah Isra' dan Mi'raj. Macam-macam lah. Ada orang yang nguntil lidah. Ngapa dia nguntil lidah? Dia ngumpat orang. Esok kena nguntil lidah. Bersembur darah tu. Gunting lagi, elok balik. Sembur, gunting lagi, elok lah. Begitulah. Dan daripada itu apa? Ada orang yang makan daging busuk, dia letakkan 2 hidangan. Ada 2 meja. Satu hidangan tu makanan yang sedap masak, rendang teruk lah, gulai tempoyak lah, gulai tocu lah. Yang satu lagi meja tu, di atasnya apa? Daging busuk, berulat-ulat, berjembik-jembik, bangor baunya. Tahu bangor? Busuk benar. Bila dia suruh makan, semua ngejur daging yang busuk tu. Tak nak makan daging yang masak yang sedap-sedap tu. Bila ditanya kepada Jibril, siapa mereka itu ya Jibril? Kata Nabi, itulah dia umat kamu yang dulu ada isteri yang elok-elok di rumah, tak nak mendekati isterinya, pergi ke perempuan-perempuan lacur di Hanyai. Di mana lagi? Di Ipoh, di Pulau Pinang, di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur tu jalan apa? Jalan apa ke Kuala Lumpur? Jalan Lorong Mataib. Ada isteri yang elok di rumah, pergi ke perempuan lain. Esok makan daging busuk tu, cengik ulat lah mulut tu. Itu dia. Patutnya kita tidak tahu ni, jangan lepas cerita Isra' dan Mi'raj ni. Tapi kadang-kadang ustaz-ustaz ni dia memang tak nak ceritanya. Dia membuat sempena aja, ngambil sempena aja. Patutnya ceritakan tu, untuk mengingatkan kita bahawa di akhirat tu esok ada benda-benda yang berlaku. Untuk memperingatkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Di syurga pun begitu juga. Baik. Kemudian sabda Nabi lagi, man anfaqa ala zawjaini min malihi fi sabilillah du'iya min abwabil jannah walil jannati apa tu
samaniyatun abwabi. Ya. Faman kana min ahli salati du'iya min babi salati, wa man kana min ahli siyam du'iya min babi siyam, wa man kana min ahli sadaqati du'iya min babi sadaqah, wa man kana min ahli jihadi du'iya min babil jihad. Barang siapa membelanjakan hartanya untuk kedua suami isteri di jalan Allah, nescaya ia dipanggil daripada pintu-pintu syurga. Jadi tuan-tuan, ngeluarkan duit untuk belanja isteri dan anak-anak itu nanti dibalas dengan syurga. Lepas itu jangan kedekut dengan isteri dan anak-anak. Belanja bagi mereka, kita menyeronokkan mereka. Balasannya syurga tu. Syurga itu mempunyai 8 pintu. Syurga itu ada 8 pintunya. Barang siapa dari kalangan yang mengerjakan solat 5 waktu, nescaya dipanggil dari pintu yang bernama babus solat. Ada pintu namanya babus solat. Artinya pintu apa? Pintu semayang. Ada pintu tu pintu semayang. Orang semayang situ tu. Masuk syurga melalui pintu semayang tu. Barang siapa dari kalangan ahli puasa, kat Ramadan esok puasa, nescaya dipanggil daripada pintu yang bernama babus siyam. Pintu puasa. Artinya kalau dia semayang pun semayang, puasa pun puasa, jihad pun jihad, haji pun haji. Segalanya ada pintu belaka, dia masuk pintu mana? Dia nak masuk pintu mana? Pintu semayang manggil, pintu puasa manggil, pintu jihad manggil, pintu sedekah manggil. Nak masuk ke mana? Suka hatilah. Pilihlah mana ndak. Macam kenderaan juga. Ada yang berkenderaan, bila meniti siratul mustaqim tu ada kenderaannya. Apa kenderaannya? Tempat dia mendirikan sembahyang berjemaah. Itu kenderaannya nanti akan membawa dia mengatasi atau menyeberangi titik siratul mustaqim. Atau banyak dia sembahyang di Masjidil Haram, ada di Masjid Kuala Lumpur, ada Masjid Putrajaya, ada Masjid Tapah baru ni pun ada, yang lama ni pun ada, Masjid Bido ada, Masjid Ipoh ada. Sudah semua tahu, naiklah saya tuan, naiklah saya puan, kata masjid-masjid dah. Kata nak naik masjid yang mana? Pilihlah yang terbaik. Macam kita ditawarkan kenderaan juga. Ada Mercedes Nawar, naiklah saya tuan, ambillah saya tuan, kata Mercedes. Ada Ferrari, naiklah saya tuan, kata. Ada Lamborghini, tahu Lamborghini? Bukan Lamborghini. Ada Lamborghini, ada Daimler, ada apa lagi? Ada Bentley, dan sebagainya. Jadi pilihlah yang terbaik. Takkan nak pilih Ford Prefect kot. Macam itulah. Jadi kita ada pilihan. Pintu nombor pintu, banyak pintu. Pilihlah yang mana kita suka. Ada pintu solat, ada pintu sedekah, ada pintu puasa dan sebagainya. Barang siapa dari kalangan yang mengerjakan solat 5 waktu, nescaya dipanggil daripada pintu yang bernama babus solat. Barang siapa dari kalangan ahli puasa, nescaya dipanggil daripada pintu yang bernama babus siyam. Barang siapa dari kalangan pemberi sedekah, maka dipanggil dari pintu yang bernama babus sedekah. Barang siapa dari kalangan jihad fi sabilillah, saya akan dipanggil dari pintu yang bernama babul jihad. Babul jihad. Anda kiaskanlah segala amalan-amalan ketaatan yang lain daripada itu. Nabi SAW bersabda, ati yaumal qiyamati babal jannah fa astaftihu fa yaqulul qazin man anta fa aqulu ana Muhammad fa yaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Artinya pada hari kiamat aku mendatangi sebuah pintu syurga. Ini Nabi ni ya. Aku tu Nabi, bukan Haji Ibrahim ya. Aku tu Nabi Muhammad. Aku mendatangi sebuah pintu syurga dan meminta supaya dibukakan. Pintu buka, aku nak masuk, kata Nabi Muhammad ya. Lalu malaikat penjaga pintu itu berkata, siapa engkau? Man anta? Siapa kamu? Tak kenal hanya apa Rasulullah. Aku menjawab, aku Muhammad.
Aku Muhammad. Maka malaikat penjaga pintu itu pun berkata, silakan tuan. Silakan. Aku telah diperintahkan supaya tidak dibukakan pintu ini kepada sesiapa pun sebelum kamu. Nobody can enter before you. You must be the first person to enter the door. Itu dia pintu-pintu di syurga, ya. Habis, tak ada lagi dah, habis. InsyaAllah akan sambung lagi. Tak habis lagi cerita syurga, tahu? Ada lagi. Jadi bulan depan pula lah, ya. Okey. Udah tu. Udah itu pun ada yang dah gelisah tu. Mula bersilap, tu selempur, tu silap balik, tu selempur balik. Udah tu, ya. Okey, any objection? Tak ada? Tak ada soalan? Okeylah, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf dia. Lawak je. Ya. Jadi salah silap saya minta maaf, dan mari kita sama-sama menghadapi bulan Ramadan ini dengan penuh minat. Be enthusiastic. Jangan monyoknya, dah baru lagi puasa, dah nak puasa, jangan. Kerana fadilat Ramadan tu terlalu besar, terlalu banyak, ya, terlalu hebat. Jadi kita mesti menunggu-nunggu kedatangan Ramadan ni, macam kita menunggu-nunggu kedatangan tunang kita. Ingat tak masa tunang tu? Tak ingat ke mana masa tunang tu? Ya. Macam itulah patutnya kita menunggu-nunggu Ramadan ni. Macam menunggu-nunggu kedatangan tunang. Tak ingat ke dulu tunang tu? Kalau tunang tu kata nak datang makan tengah hari rumah dia, macam belum kahwin ni. Dia nak ngabur, dia mesej je. Tengah hari dia datang, macam mana? Macam mana agaknya? Persediaan macam mana? Oi, beli lauknya bukan tapah ni, tahu di mana? Ditulis ensin beli lauknya. Okeylah, wallahu alam. Sekian dulu aqulu qawli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma